Sebab tu tuan-tuan, bila sebut kita golongan dapat ditewaskan oleh nafsu ini, golongan ni antara dia kenapa mereka ditewaskan adalah disebabkan oleh cinta dunia yang melampau dan meletakkan kehidupan mereka hanya berkisar pada ruang lingkup dunia. Sedangkan dia tahu dunia ni nak melingkup, tapi dia letakkan juga ruang lingkup dunia itu lebih besar dalam kehidupan dia. Dan golongan-golongan ini diletakkan sebagai golongan kafir, dan mana orang tu tadi adalah orang yang senantiasa melakukan satu perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suruhkan, iaitu penyembah-penyembah Taghut. Maksud penyembah Taghut adalah penyembah-penyembah syaitan. Kenapa sebut penyembah syaitan? Orang yang menyembah Allah, dia punya lawan dia, innahu lakum adu mubin, adalah syaitan. Dan siapa yang sembah syaitan, dia adalah orang yang menentang Allah SWT. Dan orang yang menyembah Allah, dia adalah musuh kepada syaitan. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan perintah Allah, perintah Rasul, kita cuma perlu sami'na wa ata'na. Kebenaran dia, kebaikan dia kita akan dapat selepas benda tu. Mungkin tak dapat lah, tapi akan dapat nanti. Tak dapat di dunia, dapat di akhirat. Yang kedua, golongan kedua adalah golongan yang berjihad, mujahadah, melawan dirinya, iaitu melawan nafsu dalam dirinya, bertarung memerangi hawa nafsu. Dan kadang-kala mereka ini duduk dalam keadaan menang, dan kadang-kala mereka duduk dalam keadaan yang kalah. Dan disebutkan oleh Fadlatul Syekh Fatihakan, apabila mereka tersalah, mereka mula melakukan taubat. Apabila mereka melakukan dosa, mereka meletakkan penyesalan dan bersegera memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunub illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri sendiri, zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, dan kemudian fastaghfaru li dzunubihim, bersegera memohon ampun di atas perbuatan dosa mereka. Dan wa may yaghfiruz dzunub, dan siapa lagi yang akan mengampunkan dosa melainkan illallah, melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang mana Allah yang pastinya akan mengampunkan dosa mereka tersebut, dan mereka tidak meneruskan lagi, iaitu mereka walam yusirru, mereka tidak lagi menyambung perbuatan keji mereka, ala ma fa'alu, atas perbuatan tersebut, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Iaitu sifat hakikat orang yang melakukan dosa, minta ampun, dia kena ikut pada 4 perkara itu, kata ulama. Nombor 1, sedar kata terdosa. Nombor 1, sedar kata Allah Maha Pengampun segala dosa. Nombor 2, sedar akan dosa tersebut. Nombor 3, berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Nombor 4, tidak mengulangi dosa tersebut. 4 benda ni kena ada. Satu orang yang minta ampun dosa, dalam masa yang sama dia tak meletakkan benda tu dosa, tak dikira sebagai pengampunan. Dia tak dikira sebagai orang minta ampun. Buat satu benda, mengumpat. Orang kata hang mengumpat siapa? Tak boleh mengumpat, dosa. Astaghfirullahalazim. Tapi dalam diri dia kata lah, mengumpat dosa apanya? Dia tak tahu kata benda tu dosa. Istighfar tu tadi tak laku kepada pengampunan tu, sebab dia tak tahu dan dia tak terima kata benda tu dosa. Dia tak qualified kata benda tu dosa bagi dia. Yang kedua, dia minta ampun, tapi dalam masa yang sama, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Tapi dalam hati dia, takkan Allah nak ampun dosa aku? Takkan Allah nak ampun dosa aku kot? Dosa aku ni besar. Wala'iyahzubillah. Syirik. Sebab tu disebutkan kalimah wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa lagi nak ampun dosa-dosa melainkan Allah? Kalau kita minta ampun dekat Allah, tapi masih lagi duk sangka Allah mesti tak ampun dosa aku, syirik. Sebab tu tingkat pengampunan ni tadi kita nak kena clear. Seperti mana yang kita sebutkan terdahulu, bila minta ampun pada Allah, 4 benda ni kena ada. InsyaAllah pengampunan itu akan segera mai dekat kita, dan kita akan merasa kenikmatan mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan juga golongan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam itu khatta'un, iaitu bersalah, dan paling baik di antara orang-orang yang bersalah, wa khairul khatta'ina, orang-orang yang paling baik di antara orang-orang yang buat salah adalah at-tawwabun, iaitu orang yang minta ampun taubat kepada Allah.
Semua manusia akan tak dapat lari pada kesilapan. Al-insan la yakhru minal khata' wa nisyan. Manusia tak akan dapat lari daripada silap dan lupa. Tetapi sebaik-baik manusia yang duduk dalam keadaan faham, kata dia tak boleh lari daripada buat silap, tak boleh lari daripada buat dosa, maka dia adalah orang yang baik sekiranya dia bersegera meminta ampun daripada Allah SWT. Sebab tu kalau nak letakkan kita ni orang yang baik, manusia yang baik, bila buat satu kesalahan, cepat-cepat minta ampun. Bersalah dengan orang, cepat-cepat minta maaf. Kalau rasa ada orang yang buat salah dengan kita, kita pula ambil iktibar, cepat-cepat memaafkan. Dan benda tu adalah lebih baik daripada minta maaf. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, bukankah memberi kemaafan itu adalah lebih mulia? Maka kita pun jadi orang yang memaafkan, itu adalah lebih baik. Tapi janganlah duk buat misteri Nusantara pula, kan? Laki balik pukul 8 sampai-sampai bagi salam semua, masuk-masuk, baiklah bang, saya maafkan abang. Kan, duk buat muka CSI dekat depan laki. Taubat laki tu tak boleh tidur lah. Duk scroll dalam telefon, cek balik isteri dalam Google. Bukan cek isteri, cek history. Ni yang duk jadi kan. Sebab tu bila dia cek-cek, dia kata tak ada apa pun, tak mana dia kata maafkan aku pula. Itu yang jadi raplah lah. Sebab tu kalau kata kita jadi orang yang minta maaf, kita juga boleh jadi orang yang memaafkan. Minta maaf ni adalah orang berani, memaafkan adalah orang yang paling kuat. Itu beza dia. Orang yang boleh minta maaf ni orang berani. Orang yang boleh memaafkan ni adalah orang yang tough, orang yang kuat. Baik, sebab tu golongan yang kedua ni nak abang tu insya-Allah lah kita masukkan diri kita dalam golongan kedua ni lah, iaitu orang yang bila buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Tak rasa macam klise Ustaz. Buat dosa minta ampun, lepas tu buat balik dosa tu. Manusia memang dia akan mudah untuk terperangkap dalam satu jebak yang sama, satu perangkap yang sama. Walaupun dia dah buat dah kesilapan tu, tetapi dia akan buat lagi kesilapan tu juga dalam hari yang sama mungkin, dalam waktu yang sama mungkin. Sebab sifat manusia, kecenderungan dia tu yang kita sebutkan fa'alhama fujur, dia cepat mai benda-benda yang tak elok lah. So bila kita buat, cepat-cepat kita minta ampun. Pernah malaikat tanya dekat Allah SWT, ya Allah, manusia ni dia buat dosa, dia minta ampun, lepas tu dia buat balik dosa tu, lepas tu dia minta ampun. Maka Allah Ta'ala kata dia adalah orang yang baik. Allah Ta'ala suka dekat orang tu. Tak mana bila dia buat dosa minta ampun tu. Buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, lepas tu bukan buat dosa tak minta ampun dah. No, usaha dia untuk minta ampun tu tadi Allah Ta'ala sayang. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Allah suka kepada golongan yang taubat, orang yang tawabin. Golongan yang tawabin. Seawal-awal ataupun kebiasaan kita akan minta pada Allah, termasuk memasukkan kita dalam golongan tawabin ini adalah ketika mana kita baca doa selepas daripada ambil wuduk kan. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. So doa tu tadi adalah doa yang juga mendekatkan kita kepada jalan tawabin, jalan taubat. Kenapa ada nilai taubat kat situ? Sebab ambil daripada hadis Nabi SAW, orang yang benar wuduk dia, dosa akan gugur sekali dengan air yang menitik. Dosa boleh jatuh sekali dengan wuduk. Saya kalau ambil wuduk jangan duk cek tu dia banyak dosa dia ni. Jangan duk buat kasyaf lebih kan. Tak ada. Adapun dalam kisah sebut Imam Ahmad bin Hanbal sajalah yang boleh tengok, yang pernah tengok yang disebut kan. Tapi kita ni kalau benar wuduk kita, niat kita benar ketika wuduk, perbuatan wuduk kita benar, dosa yang tidak langsung adalah dia punya spek dosa tu kan, spesifikasi dosa yang boleh jatuh bersama dengan wuduk tu tadi. So bila mana dosa tu tadi kita ambil wuduk, dia turun sekali dengan air wuduk tu tadi. Sebab tu selesai daripada kita berwuduk, Allahumma ja'alni minat tawabin. Sebab apa minta kata tawabin? Sebab mengambil wuduk juga salah satu daripada jalan untuk menghapus dosa. Simple. Kalau kata ada orang dia rasa macam berdosa ni, pergi ambil wuduk, boleh ke tak? Boleh. Cuma jangan duk buat bilik tidur dalam bilik air. Kalau kata gamak sikit ambil wuduk, ambil sikit ambil wuduk, ambil sikit. Kalau boleh okeylah, tapi nak abang kata salah satu cara untuk menghapuskan dosa adalah mengambil wuduk. Yang tu. Kemudian dalam masa yang sama, bila orang tu melakukan kesalahan, dia kena faham manusia ni kecenderungan dia akan senantiasa terdedah kepada risiko cubaan dan dugaan daripada Allah yang kita sebutkan hari itu. Kalau kata cubaan al-ba'sa'u datang,
dia boleh lepas, dia akan naik kepada ad-darra'u boleh lepas, dia akan naik kepada al-zulzilu. Tingkat ujian ni tadi yang akan meragut kita untuk masuk ke lembah kemaksiatan. Dia akan jerumuskan kita masuk untuk melakukan kesalahan. Dan setiap kali kita sedar benda tu salah, itu adalah seawal-awal perjalanan menuju taubat. Weh, benda ni tak betul ni. Ya, situ satu dah. Nak abang kata orang tu dah mula mendapat jalan untuk menuju taubat. Yang kedua, dia kata Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, dia minta ampun daripada Allah. Dia dengan keadaan dia berhenti daripada melakukan dosa tu. Yang keempat, tidak mengulangi dosa tersebut. 4 benda ni dia buat, maka dosa dia terampun lah. Tak kira dosa apa pun.